Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Pengurusan Bahagian Dakwah Masjid Paris Tongkat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam puji, setinggi-tinggi syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah Allah pada kita, maka pada hari ini sekali lagi dengan rahmat kasih sayangnya Allah, dia pilih kita. Di ceruk-ceruk, di lorong-lorong, di kampung-kampung, didorongnya kita hari ini berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya untuk kita cari ridha Allah Ta'ala. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, syukur kita hari ini. Kalau tidak, kita tak tahu kita kat mana, apa kita buat. Tapi dengan rahmat kasih sayangnya Allah, diletakkan kita di salah satu taman di taman-taman syurga, yang namanya masjid, yang namanya majlis ilmu, juga dikatakan ini majlis maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ia suka saya sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sediakan masa untuk berkumpul di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah, kemudian dia buat apa? Dia membesarkan Allah Ta'ala. Tak kira apa saja majlis yang dia buat untuk membesarkan Allah Ta'ala, dia tak nak apa-apa pun dia datang hari ini. Dia tak mau apa-apa pun datang. Yang dia nak apa? Aku nak reda Allah. Hamba-hamba ini nanti bila dia bangun, malaikat kata apa? Qumu maghfirun lakum. Kamu bangun, nanti kamu diampunkan oleh Allah. Majlis ini, majlis zikrullah ni, majlis ingat ya Allah ini, kamu bangun nanti kamu diampuni Allah. Kemudian tuan-tuan puan-puan, sayangnya Allah pada kita, sukanya tu pada kita yang duduk dalam majlis macam ni kan. Dalam hadis tu disebut apa? Kemudian budilat sayyiatikumul hasanat. Kita biasa dengar hadis ini, kemudian Allah tukarkan tuan-tuan puan-puan punya keburukan dengan kebaikan. Ya Allah, berapa banyak kita sadar dengan Allah, berapa banyak perbuatan buruk kita dengan Allah. Mungkin dengan makhluk kita tak nampak, dengan Allah. Jadi hari ini dengan sebabnya duduk seketika, korbankan masa seketika datang kemari, bukan apa pun, nak reda Allah. Maka tuan-tuan, keburukan kita Allah tukar dengan kebaikan. Dosa-dosa diampunkan, keburukan ditukar dengan kebaikan. Inilah siapa yang dapat perkara ini insan terpilih yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang memang setia. Saya sediakan masa untuk engkau ya Allah. Saya sediakan masa untuk engkau ya Allah.
Bukan saya kalau ada masa saya saya kalau ada masa ya Allah saya kan lain dengan saya ya Allah sediakan masa untukmu ya Allah. Jadi masa yang 24 jam Allah Ta'ala beri kelapangan pada kita semua. Tak semua dapat nikmat lapang masa, tak semua. Tak semua dapat nikmat kerohanian, tak semua. Hari ini Allah Ta'ala sediakan hidangan yang sangat lazat depan kita ni. Di kehidupan kita, kita nak ambil yang lazat ke yang tak lazat? Kita nak ambil yang lazat ke tak lazat ini? Tuan-tuan, kita buat satu pilihan, puan-puan semuanya, kita ambil hidangan yang lazat yang Allah sediakan untuk roh kita, rohani kita, supaya nanti mudah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah dan tahniah semua sekali, kita dapat senaikan sembahyang sunat tasbih. Mudah-mudahan kita terus amalkan. Paling-paling kurang pun seminggu sekali. Janganlah setahun sekali, ataupun seumur hidup sekali, sian kita. Boleh jugalah kalau dah tak ada sempat masa. Saya tak sempat lah ya Allah dengan kau ni, tak sempat lah ya Allah. Setahun sekali pun tak apalah. Kesian kita dengan Allah kalau ada masa. Jadi kita belajar-belajar dengan Allah, kita sediakan masa. Boleh semua insya-Allah ya tak? Insya-Allah. Jadi hari ni kita sambung yang lalu. Apa yang lalu yang kita dah lepas lah, doa kunut, tahiyat awal, sujud sahwi, sujud tilawah. Ya, apabila saya tengok kitab Iswan saya, isteri lah tengok kitab Iswan saya kan, tengok kitab yang tuan-tuan pegang, kitab muda-muda tu, dia tak sebut sunat jahar je kat situ. Sunat jahar je. Dia sebut sunat jahar. Dalam kitab kita sini disebut sunat yang jahat. Yang jahar tu maknanya yang terang sebutannya. Tapi ni tak, ni sembunyi. Dia jadi kitab tu betul bukan tak betul tu. Dia boleh pakai. Kenapa jadi jahar? Kerana terang sebutannya. Contohnya ya, sebutannya apa? Tentang sujud tilawah, perbuatannya itu terang. Lagi apa? Sujud sahwi, perbuatannya itu terang. Lagi apa? Tahiyatul awal, ya sebutannya terang. Dan doa kunut. Bagi kitab saya ni sunat jahat, eja'al jimalib hatta, dan dalam kitab lain pun disebut sunat yang jahat dan namanya sunat yang bertelengkar. Selesai masalah yang itu. InsyaAllah lepas ni kalau berlaku dalam sembahyang, dia jumpa di mana? Jumpanya banyaknya di solat berjamaah. Tuan-tuan, solat berjamaah kita jumpa kat situ. Okey, berikut yang ke-12. Perkara apa ni? Hasil fadilat berjamaah, maknanya dapat ganjaran pahala berjamaah. Yang ke-12, bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum dengan sebab perempuan atau khunsa, dan jika ada makmumnya itu lelaki. Maksudnya apa tuan-tuan? Hari ini kalau makmum itu lelaki, imamnya perempuan tak sah. Kalau makmumnya lelaki, imamnya khunsa, tak sah. Itu maksud ayat tu. Yang ke-12, bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum dengan sebab kedudukan. Contoh, dengan sebab mana ni kita kata? Ialah perempuan dengan lelaki, perempuan kurang kedudukan. Khunsa dengan lelaki, khunsa kurang kedudukan dia. Jadi di sini kalau ada khunsa jadi imam, maka kalau imamnya itu perempuan, kalau khunsa jadi imam, makmumnya perempuan, sah. Kalau khunsa jadi imam, makmumnya khunsa, tak sah. Khunsa jadi imam, makmumnya perempuan, tak sah. Kenapa? Sebab nanti dia kadang-kadang perempuan, kadang-kadang dia lelaki. Tiba-tiba dia berubah, yang kat belakang jadi lelaki, depan jadi perempuan. Dia boleh berubah. Muskil, yang muskil. Yang wadih tak? Yang wadih dah jelas. Dia wadih ni dia terang. Yang ni ghairu wadih atau muskil. Dia misalnya khunsa ada dua. Satu wadih. Wadih tu apa? Dia terang. Dia dua juga, ada lelaki ada perempuan, tapi salah satu saja berfungsi.
Macam itu. Dia terang. Kalau terang pada lelaki yang berfungsi pada lelaki, dia laki-laki lah. Khunsa juga. Kalau yang berfungsi perempuan, dia perempuan. Khunsa juga. Terang khunsanya. Ini yang muskil. Siang boleh jadi laki-laki, malam jadi perempuan. Maghrib jadi laki-laki perempuan. Kan payah kan? Jadi khunsa dengan khunsa tak boleh jadi imam, main seorang-seorang. Sebab nanti dia akan boleh turun darjahnya. Ketika dia jadi imam, tiba-tiba dia jadi perempuan. Makmum tiba-tiba jadi lelaki, tak payah. Tapi kalau dia mengimami perempuan, sah. Sebab kalau dia berubah ketika itu dia jadi lelaki, yang belakang siapa? Perempuan. Kalau dia berubah jadi perempuan, yang belakang siapa? Jadi sah. Cuma dia tak boleh imam lelaki, kerana darjah dia turun. Tapi kalau orang yang wadih, yang terang, dia tak ada masalah. Dia tak mengelirukan. Jadi ini dalam masalah khunsa. Kalau dalam masalah saf pula, kita tengok nak bina saf. Lelaki dewasa, kanak-kanak ikut tertib je lah, baru khunsa. Kemudian baru perempuan kecil, kemudian perempuan dewasa. Itu dalam bina saf. Mula-mula mesti lelaki dewasa, lelaki tua lah, dewasa dah. Nak cakap tua malu kan, kita dah kurang mudanya. Kemudian lelaki kecil, yang muda lah. Kemudian khunsa tengah-tengah. Lepas khunsa, kanak-kanak perempuan, perempuan kecil. Lepas tu belakang baru perempuan yang dewasa, yang besar, yang tua lah. Ini kat sini kalau cakap tu marah bukan. Saya tak tua, saya kurang muda. Jadi itu susunnya. Ya, masalah tadi khunsa yang muskil tidak sah mengimami khunsa muskil. Kerana apa? Dia boleh berubah, turun, naik pangkat, turun pangkat, naik pangkat sekelip mata. Okay. Kalau khunsa mengimami perempuan tak apa. Sebab memang khunsa tu nanti dia akan buat jadi dia, kalau dia jadi perempuan pun belakangnya perempuan. Kalau ada lelaki memang sah betul. Itu dia kat situ. Jadi khunsa tidak boleh mengimami lelaki. Tak boleh. Sebab kat situ ada kedudukan perempuan. Kalau dia berubah, dia jadi perempuan. Kalau dia lelaki memang sah. Tapi dia kata dia berubah jadi perempuan. Yang tadi lain. Perempuan dengan perempuan tu lain. Okey, di situ. Berikutnya, yang ke-13. Penutup yang mungkin bulan depan tak tutup dia. Ke-13-nya, hendaklah mengikut makmum akan imamnya pada segala perbuatannya yang disuruh dengan dia. Mana apa saja perbuatan imam, ikut aja. Sebab itu dah dibincangkan atas tentang sujud tilawah, sunat jahat. Dalam kitab tonton, kitab muda, sunat jahat. Ikut aja. Kalau tak ikut, sah tak sembahyang ya? Sujud tilawah tak sah kan? Ini sujud tilawah. Ikut sahaja. Yang kedua, sujud sahwi. Ikut sahaja perbuatannya. Kalau tak ikut, sah tak? Sujud sahwi tak ikut, dia kena ulang balik. Kalau tak ikut, tak sah. Sujud sahwi kalau tak ikut, tak sah. Okey, yang ketiga atas apa? Tahiyyatul awal. Ikut saja. Kalau tak ikut, sah tak? Tahiyat awal. Imam buat tahiyat awal, kita tak nak ikut. Sah. Sah. Tahiyat awal sah. Imam buat tahiyat awal, kita diri. Sah. Tak apa. Ingat tertib dia. Dia punya tertib itu. Doa kunut, ikut saja. Kalau tak nak ikut, sah tak? Sah. Dia macam itu. Jadi bawah ni, yang ke-13, hendaklah mengikut makmum akan imamnya pada segala perbuatannya yang disuruh dengan dia. Kalau kita nak fokuskan kepada rukun saja, ikut semua sekali. Tak ikut, batal. Kalau pada sunat arba'at, ikut saja. Tak ikut, sah. Okay. Kalau pada sunat yang jahat, bagi 4 pula. Yang satu, sujud tilawah, ikut saja. Tak ikut, batal sembahyang kita. Yang kedua, tahiyyatul awal, sujud sahwi, ikut saja. Tak ikut, tak sah sembahyang kita. Yang ketiga, tahiyyatul awal, ikut saja. Tak ikut, sah sembahyang kita. Letak kat situ. Yang keempat apa tadi? Doa kunut, ikut sahaja.
Tak nak ikut sah tak? Sah. Dua tak ikut tak sah, dua tak ikut sah. Okey. Kalau dah ada graf, dah ada buat carta jadual tu, tengok baik-baik. Saya suka ulang lagi sekali, jangan silap Sujud tilawah, imam sujud, kita mesti sujud. Siapa imam sujud dia tak sujud, sembahyang dia tak sah. Okey, sujud tilawah. Yang kedua, sujud sahwi. Imam sujud, kita mesti sujud. Imam tak sujud, kita boleh sujud. Itu jadual dia. Jangan bingung, dia jumpa sembahyang berjemaah je tu. Okey, yang ketiga, tahiyyatul awal. Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Sujud itu apa? Tahiyyatul awal. Okey. Satu lagi, doa kunut. Ni semua sunat-sunat yang jahat ni. Sunat yang kita dalam kitab puan-puan disebut sunat yang jahar ra'. Jahatnya kenapa? Allah asalnya sunat, rupanya bila kita tak buat jadi tak sah, jahat tu kita kata. Yang keempat, doa kunut. Imam buat, kita boleh buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Imam buat, kita boleh tinggal. Selesailah kalau boleh ikut ni, selesai masalah. Jadi imam tak buat doa kunut, kita boleh buat tak? Boleh. Imam buat doa kunut, kita boleh tinggal tak? Boleh. Tahiyat awal, imam buat tahiyat awal, kita boleh tinggal tak? Boleh. Imam tinggal tahiyat awal, kita boleh buat tak? Tak boleh. Imam tinggal, kita tak boleh buat. Jangan buat. Sujud sahwi, imam buat, kita boleh tinggal tak? Tak boleh. Imam tinggal, kita boleh buat tak? Boleh. Sujud sahwi, imam buat, kita tak boleh tinggal. Kita mesti buat. Sujud sahwi, imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Siapa yang mandai-mandai ni imam tinggal sujud sahwi dia pergi buat ni? Buat mesti kena tempat dia, puan-puan tak? Kena tempat dia. Tempatnya bila? Bila imam telah beri salam, baru kita sujud sahwi. Jangan mandai-mandai, imam belum bagi salam, dia sujud sahwi. Batal. Okey? Sembahyangnya tak sah. Jadi imam tinggal, kita boleh buat. Imam dah bagi salam, tadi tak sujud sahwi, kita buat sujud sahwi, tak apa. Paling tinggi sunat tu, imam sujud tilawah. Imam buat, kita kena buat apa? Kita kena buat. Imam tinggal, imam tinggal, kita kena tinggal. Sujud soal apa tadi ni? Sujud sahwi. Patut dah salah. Nyoal pun salah. Sujud tilawah. Yang lagi tinggi, minta maaf Alah, macam mana lah. Ini betul-betul nak semula Syekh Zamli kata daripada atas ke bawah biar main. Sujud tilawah biasa hari Jumaat. Imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Ikut perbuatan imam. Ikut perbuatan imam. Ini kena ikut dua, ikut imam tinggal. Yang kedua, bawah sikit, sujud sahwi. Imam buat, apa kita nak buat? Kita buat. Imam tinggal, kita buat apa? Kita boleh buat. Imam tinggal tak apa. Yang lagi ringan. Apa lagi ringan tu? Tahiyyatul awal. Imam buat, kita boleh buat. Kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita mesti tinggalkan. Jangan buat tahiyat awal. Imam buat, kita boleh tinggalkan. Boleh tinggalkan. Imam buat, imam tinggal, kita mesti tinggal. Imam buat, kita boleh tinggal. Macam ginilah nak mudah. Imam buat tahiyat awal, kita berdiri. Kenapa diri? Saya tak nak tahiyat awal. Boleh tak? Boleh. Imam berdiri tak nak tahiyat awal, kita duduk je baca salat. Boleh tak? Tak boleh. Imam tinggal, kita mesti tinggalkan. Jaga-jaga kat situ. Ini berlaku masa ni saja dalam seninya sembahyang berjamaah. Okey, doa kunut paling ringan.
Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggalkan, kita boleh buat, tak ikut tak apa. Yang patutnya buat apa? Yang patutnya ikut. Yang mana? Orang perempuan ke ibu. Ayat saya salah je. Saya takut saya punya. Oh, macam ini. Macam ini. Lagi mudah je, lagi mudah gini lah. Oh, ni tak pusing-pusing ni. Kita ambil daripada yang paling tinggi. Sujud tilawah. Bila? Sembahyang subuh Jumaat. Itu kalau imam sujud walaupun kita belum habis baca Fatihah. Imam sujud, kita wajib sujud. Mungkin ayat ni mudah. Imam tak sujud, kita wajib tak sujud. Okey. Yang kedua, sujud sahwi. Tertinggal doa kunut. Patut ganti sujud sahwi kan? Okey. Imam sujud, kita mesti ikut imam sujud. Imam tak sujud sahwi, kita boleh buat. Lepas imam beri salam. Lepas imam beri salam. Sujud sahwi sekali lagi. Imam buat, kita mesti buat. Imam tinggalkan sujud sahwi, kita boleh buat. Syarat setelah imam beri salam. Okey. Dah dua tu faham tak? Alhamdulillah. Yang ketiga, tahiyyatul awal. Imam buat, kita boleh tinggalkan. Imam baca tahiyat, kita boleh diri tak nak baca tahiyat. Boleh. Tak, bila imam tak buat, kita mesti tak buat. Imam tinggalkan tahiyyatul awal, kita mesti tinggalkan tahiyyatul awal. Jangan buat. Bila imam buat, kita boleh tak nak buat. Kan lain tu kan? Lain. Tak payah dia tak faham. Kalau tak faham, minta maaf lah. Tapi selalu kita ikut aja. Ikut je imam buat tu senang. Imam tinggal, ya kita tinggal. Imam buat, ya kita buat. Kalau kita malas ayat awal, kita mau muka pemalas, dah lah pemalas. Aduh. Imam baca tahiyat awal, kita tak nak ikut, boleh tak? Boleh. Itulah dia. Imam buat, kita boleh tinggal. Sekarang sama-sama pemalas. Imam pun pemalas, makmum dua kali malas. Imam tak nak baca tahiyat awal, dia pun diri. Kita kena baca kan? Kalau kita duduk baca tahiyat awal, apa hukum sembahyang kita? Tak sah. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Dah jelas tu insya-Allah. Ini pasal bawah tadi tu. Okey, berikutnya yang ke-13. Okey. Maka wajib takhir takbiratul ihram imam makmum. Maka wajib takhir takbiratul ihram makmum daripada sekalian takbiratul ihram imamnya. Ini pastikan bagi kita jumpa memang dalam berjamaah lah. Pastikan imam dah sebut takbir, roh dah wakaf habis. Allahu Akbar, roh dah wakaf. Baru kita boleh masuk lafaz Allahu Akbar. Itu maksud dia. Kalau imam baru sebut Allahu Akbar, roh belum wakaf, kita dah masuk sah tak takbir kita? Tak sah. Imam belum berhenti huruf yang ke-8. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, huruf 9. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra, huruf 9. Tak maaf. Imam belum berhenti pada huruf 9. Akbar, belum baru ra belum wakaf, kita pun dah makmum dah masuk Allah. Sah tak makmum tu? Tak sah. Ini dalam masalah takbiratul ihram. Jadi jangan nak kejar takbiratul itu sampai kita menyertai atau kita menyamai. Sama lah tu. Ni kena tinggal. Imam pastikan selesai baru kita masuk. Jaga-jaga yang perempuan. Belakang sana sembahyang belakang dia. Dengarkan lafaz takbir imam. Pastikan dah habis lafaz tu Okey. Di situ insya-Allah tak ada masalah lah. Dan makruh. Apa dia makruh?
Karaha itu maknanya dimurka, dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Dan Allah sangat tak suka orang yang menyertai, iaitu makmum, menyertai makmum akan imamnya pada segala perbuatannya yang lain daripada takbiratul ihram. Berhenti sampai situ dulu. Makruh hukum makmum menyertai imam akan segala perbuatan yang lain daripada takbiratul ihram. Saya nak balik semula takbiratul ihram. Kalau tuan-tuan puan-puan menyertai imam dalam takbiratul ihram, bukan makruh, hukumnya haram. Imam A dia pun A, imam Wah dia pun Wah, Ak pun Ak, Bar pun Bar. Hukumnya haram, sembahyangnya tak sah. Kerana apa? Takbiratul ihram, makmum mesti setelah selesai takbiratul ihram imam. Okey. Tapi ada masalah lain, makruh bukan pada takbiratul ihram. Makruh pada segala perbuatan yang lain. Kita akan jumpa macam-macam orang sembahyang. Imam belum lagi sempurna rukuk. Ini kita jumpa perkara ni. Imam belum sempurna rukuk, makmum dah pergi rukuk. Sah tak sembahyang makmum? Sah. Tapi apa hukum dia? Takkan kita nak buat perkara makruh. Sembahyang nak hadap kepada Allah, biar sembahyang yang betul. Sebab itu kita berjamaah, itu afdal. Tuan-tuan, Imam Hafiz bin Hajar nukil daripada Sayyidina Uthman, orang yang sembahyang sungguh-sungguh ni, nanti dia bangkit di hari akhirat, Allah ambil dia masuk syurga tanpa hisab, dan diletakkan dalam syurga teman dia, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah bagi teman istimewa, orang yang tiada rasa gundah gulana, takut tak ada, dan orang ini tak ada duka cita. Siapa tu? Penghuni syurga, orang yang sungguh-sungguh. Saya melabelkan berpandu daripada kata-kata guru kita. Siapa mereka yang sungguh-sungguh dalam sembahyang, tuan-tuan? Orang yang jaga 5 waktu. Belum sungguh-sungguh. Mesti awal waktu. Belum sungguh-sungguh. Mesti berjamaah. Belum sungguh-sungguh. Jamaahnya di mana? Baru sungguh-sungguh. Dapat 2 tingkat. 5 waktu belum lagi dah sungguh-sungguh. Mesti awal waktu. Awal waktu belum sungguh-sungguh, mesti berjamaah. Berjamaah belum sungguh-sungguh, tempatnya di mana? Baru jumpa sungguh-sungguh. Orang ini kan Allah Ta'ala pilih yadkhulul jannah bighairi hisab. Takkan kita tak nak? Ini hidangan, saya kata hidangan istimewa. Allah dah sediakan, tinggal nak ambil, nak raih, nak diambil je. Sekarang manusia tak mau. Seolah-olah dengan Allah ni apa dia label dia. Saya pun tak tahu kenapa. Kerasnya hati manusia ni. Allah panggil saban hari 5 kali. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nabi Muhammad pesuruh Allah, yakin tak? Saksilah Nabi Muhammad pesuruh Allah. Marilah sembahyang. Kan? Mari sembahyang. Buat apa? Mari. Mari datang sini sembahyang. Itu hayya ala solat. Buat apa? Menuju kejayaan. Untuk kejayaan. Dah disebut. Tapi hari ni tak tahu siapa yang panggil. Kita letak Allah tu di label mana sekarang? Dengan Allah sanggup tak nak sediakan masa. Dengan bos kenapa boleh sediakan masa? Dengan Allah tak boleh sediakan masa. Kenapa dengan ketua kampung dia panggil? Sediakan masa tu. Dengan Allah tak boleh sediakan masa. Kenapa dengan DO boleh sediakan masa? Ada live ni. Kita dipanggil oleh, tak payah besar lah. DO panggil kita. Kita datang. Saya suka sebut tuan, kalau hari ni Sultan Johor panggil kita, nanti 1 hari bulan 1 2022, surat dia dah sampai sekarang untuk kita dipanggil jumpa. Kita dah buat persiapan sungguh. Dah bercerita dah, aku esok nak pergi istana, Sultan panggil. Sukanya
Itu sultan. Sediakan masa. Nak jumpa pukul berapa? Pukul 11 pagi. Pukul 11 malam dah pergi Johor. Tuan-tuan. Sungguh. Kenapa dengan makhluk Allah sungguh-sungguh? Dengan Allah kenapa tak sungguh-sungguh ni manusia sekarang itu? Saya cakap apa kita besok nak jawab depan Allah? Mungkin kita kata tak ada apa-apa, tak ada jawapan apa, tak kisah pun. Jangan, perkara ni Allah tetap kira. Kenapa kamu dulukan makhluk berbanding dulukan khaliq? Tanda kita besok. Sebab itu tadi dalam saya sebut tadi, apa kata Syekh Ibn Hajar daripada Sayyidina Uthman, sungguh-sungguhnya sampai begitu sekali. Takkan kita tak nak sungguh-sungguh daripada rumah? Kita kan orang yang sungguh-sungguh. Kita datang ke masjid buat apa? Sebab apa? Kita tahu tawaran Allah bagi. Tawaran Allah bagi, bukan siapa, bukan tok ketua kamu, bukan. Allah bagi. Tawarannya apa tuan-tuan hari kemarin? Tawarannya tadi lepas bonggol rumah tu, langkah tu kita belum angkat lagi. Allah bagi satu pahala, Allah hapus satu dosa, Allah naikkan satu darjah dekat surga. Kenapa tak nak sungguh-sungguh benda ni? Kenapa Allah bagi? Kerana saya kata ini nilai yang kita kata kalau dengan amal yang kita buat yang wajib-wajib mungkin belum cukup lagi untuk dapat tambang jumpa Allah, belum cukup. Jadi ini nak Allah Ta'ala bagi kita kerja yang sedikit tapi dia punya ganjarannya banyak. Ini dah tuan-tuan hari ini. Jadi sungguh-sungguh saya kata berapa tingkatnya berapa tadi? Sembahyang 5 waktu, sungguh-sungguhnya awal waktu, sungguh-sungguhnya berjamaah, sungguh-sungguhnya di mana. Barulah orang ini nanti Allah bangkitkan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya Allah, untungnya kita ya, kalau sahabat-sahabat kita besok orang yang langsung tak ada rasa takut, tenang, aman, wala hum yahzanun, tak ada duka cita, tak ada kecewa. Besok bila dekat dunia ni kita abaikan perintah Allah, kita tak gunakan masa yang Allah bagi, kita kata pada Allah, ya Allah kalau aku ada masa, orang ini besok Allah nak ada Allah macam mana? Masa sama 24 jam. Saya pun sama. Jadi hari ni kita belajar-belajarlah. Belajar apa? Min hubbid dunya ila hubbil akhirah. Daripada cintanya dunia kepada cinta mana kita? Akhirat. Min hubbil haya ila hubbil mamat. Dari cintanya hidup kepada cinta apa? Inilah kita cari bekalan untuk bekalan kematian. Orang yang bijaksana ialah orang yang buat persiapan untuk bekalan hari kematian. Allah, hidup dunia sementara, kekal selama-lama akhirat. Macam mana nak cari bekal yang tempat lama? Hari ni manusia bermati-matian untuk cari bekal hidup dunia, lupa cari bekal hidup akhirat. Hari ni bermati-matian cari rezeki, tapi lupa siapa Tuan punya rezeki. Allah, sibuk dengan rezeki. Bukan rezeki tak nak cari, cari. Siapa kata tak kena cari? Tak, cari. Tapi Allah letaknya di mana? Hari ni berapa ramai tuan-tuan perempuan, minta maaf lah sekarang ni kebangkitan sekarang ni sibuk dengan cari rezeki, lupa siapa Tuan punya rezeki. Sebab itu kehidupan terus sempit dan terus sempit dan terus sempit. Allah hempit dia lagi susah dan terus susah. Keberkatannya tak ada, kurang keberkatan. Kerana apa? Dalam mencari khazanah Allah, lupa kepada Allah, tuan-tuan. Kita insya-Allah. Dah tadi kita akan jumpa nanti orang yang imam belum iktidal, belum sempurna iktidal, dia dah naik iktidal. Kita jumpa nanti. Imam sami Allahu liman hamidah, imam belum hamidah lagi, dia dah sah juga. Jumpa tak? Jangan buat kerja lah kita, jemaah kita ni. Malu kita dengan Allah. Apa hukum dia? Makruh. Allah tidak menyukai. Ini PL, tak suka. Jadi macam mana Ustaz? Saya tak tahu imam dah sempurna ke belum. Sebab itu kita dengar takbir intiqal. Takbir apa? Takbir dia nak pergi tu. Dia nak pergi mana? Ketika imam nak sujud kan ada takbir yang panjang kan? Nama takbir intiqal lah tu. Apa artinya? Takbir yang mengiringi setiap rukun. Dengar baik-baik yang itu. Takbir mengiringi setiap rukun. Bila nak sujud kan takbir dia panjang. Allah. Kita dah boleh pergi rukuk, dah boleh pergi sujud belum? Belum. Sebab imam belum lagi.
Bila imam dah Allahu Akbar, kita punya fokus kita imam dah sempurna sujud, baru kita pergi sujud. Ini qudwah yang sebenar. Sebab itu jangan pandang ringan dan sembahyang, ya Allah. Nak dapat ganjaran lebih, jadi kena yang lebih sikit lah dia punya pengorbanan, lebih sikit je. Nak dapat 27 tuan, kan dalam hadis kan disebut man salla ma'al jamaah, siapa solat dengan berjamaah, tafdal, Nabi kata lebih afdal bi solati fardhin, dengan solatnya seorang-seorang, bisa ba'ina, dengan 7 wa ishrina, 20 darajah. Nabi sebut sembahyang seorang-seorang, sembahyang berjamaah lebih afdal berbanding sembahyang seorang-seorang dengan 27 kali lipat. Hari ini ada orang sembahyang maghrib, seorang pergi berjamaah, seorang lagi tak nak berjamaah. Orang yang tak nak berjamaah tu buat 27 kali pun tetap tak sama dengan orang yang berjamaah buat sekali. Tak sama. Nanti kita akan jumpa bawah sikit tu mungkin ada peterangan ni. Tak sama. Kita balik, saya tak nak sembahyang isyak berjamaah lah. Saya kalau berjamaah tak khusyuk rasa lah. Saya lagi show lah sembahyang seorang-seorang, ada zoom lah kita kata kan. Ulama tetap kata walaupun kau sembahyang khusyuk seorang-seorang, kau kena pergi berjamaah walau tak khusyuk, kan? Orang yang sembahyang khusyuk seorang-seorang, kalau markah dia boleh penuh dapat 1, alhamdulillah, kerana dia khusyuk. Tapi kalau berjamaah berapa dapat? Takkan kira-kira macam gitu pun hari ni kita tak nak ambil hidangan yang Allah Ta'ala sediakan, lazatnya bukan dekat, ya Allah. Ini benda ni yang kadang kita terlepas pandang tak. Jadi berjaga-jaga dekat situ. Jangan sampai naik ke, dalam rukuk sampai Nabi larang, jangan kamu iktidal dulu sebelum imam iktidal. Imam belum naik kepala daripada rukuk, jangan naik. Nanti dekat akhirat kamu, wajah kamu diubah macam wadah, ada kata keledai, ada kata anjing, nak pilih mana? Wajah keledai lah, pasal handsome sikit kan. Kalau kita boleh jangan. Biar imam dah baru kita sah. Jangan imam sami Allah hamidah kita pun sah, dahnya belum. Ada juga imam penipu. Imam penipu pula. Kita si makmum perempuan dah dekat balik tabir, dia bolehlah berpandu pada jemaah depan, nampak kan. Imam ni dia pergi takbir nak sujud, baru parah lutut dah habis takbir, Allahu Akbar, badan masih turun. Tak payah lah, kita tinggalkan ni, biarkan dia. Ada jumpa imam macam ni tak? Ni nak pergi sujud, nak pergi sujud. Okey, nak pergi sujud, Allahu Akbar, dah lah slow. Makmum semua dah pergi sujud, makmum gagah-gagah, yang dia takbir baru sampai sini. Contoh Allahu Akbar, takbir dah habis, jalan belum habis. Si makmum yang badannya okey, sihat-sihat ni, laju, dia pergi sujud dulu kan. Ini makmum, ini imam ngelat dia. Ini yang menipu makmum. Ataupun satu lagi, dia kosong je. Dah sampai sini baru Allah. Itu kosong buat apa tu? Jangan ada kosong dalam sembahyang kita, jangan. Semua diisi, okey? Jadi jangan dimainkan lah makmum sial. Ada pula tengah sembahyang show, sembahyang sir, jemaah pula, jangan jadi orang masbuk datang, dia pun takbir. Imam tu dia baca Fatihah belum habis, makmum tu memang baca jenis laju punya. Tiba-tiba datanglah satu masbuk, Allahu Akbar, semua makmum Allah, semua rukuk. Itu ada Samsing punya semua ni masbuk. Ini masbuk Samsing. Habis dah ada makmum memang tak khusyuk. Pak imam baca slow, dia makmum semua dah habis Fatihah. Pada rakaat ketiga solat asar contohnya, imam muda-muda. Oh itu. Sebab itu imam sekarang muda-muda tak ada mana-mana. Datang si masbuk takbir kuat, semua makmum sujud. Kenapa? Rupanya ada masbuk datang lewat, takbir untuk ihram. Allah. Ni janganlah buat ni, sebab berlaku lah rupanya. Sebab saya pernah jumpa, dah mula kikik dia sembahyang, kaki. Kenapa kena tipu pandang muka? Telinga tak nak dengar betul-betul siapa yang datang. Okey, jadi pastikan apa saja perbuatan imam dah sempurna di rukun itu, baru kita pergi ke rukun itu. Okey? Jangan tergesa-gesa, tak apa. Kita sabar-sabar. Ini namanya sabar dalam ibadah. Okey.
Tadi lah sebut. Dengar. Baru cakap. Dia dengar, dia pun pergi turun. Ni yang jauh. Imamnya baca takbirnya macam takbir tak kena pada tempatnya lah, separuh kan. Rupanya imam belum sempurna rukuk, yang belakang dah rukuk, tak apa, dia sah lagi. Selagi dia tak mendahului 2 rukun. Dia sah. Tapi kalau dia sengaja memang makruhnya. Ya. Sebab itu ada yang dinamakan takbir intiqal. Takbir yang mengiringi perbuatan tu. Penting sangat takbir tu tau. Sebab apa? Dia ni memandu orang belakang ikut. Nanti sempurna. Tapi kalau boleh lah, jemaah boleh buat. Imam dah sempurna baru kita pergi rukuk. Imam dah sempurna i'tidal baru kita i'tidal. Dia cantik. Semua berfaham-faham cantik. Tapi susah lah nak jadi tu. Kerana apa? Ilmu. Tak nak belajar. Kalau belajar tak ada ilmu. Tak nak cari tu. Tak nak hiasi lah sembahyang tu. Tak nak cari ilmu tu. Okey. Berikut sikit lagi insya-Allah sampai sini. Berikut, melainkan tu saya nak sambung. Melainkan pada amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itulah yang dituntut serentak dengan imam. Perbuatan dituntut bila imam dah sempurna. Takbiratul ihram dituntut bila imam dah sempurna. Kalau mengikut takbiratul ihram, imam tak sempurna takbir, kita buat, hukumnya tak sah. Kalau perbuatan imam belum sempurna, kita dah buat, makruh. Kan lain hukum dia. Tapi kalau amin, makruh siapa dulu, makruh siapa biarkan. Imam SAW dia tak nak sebut amin. Perempuan pun kena sebut dengan suara yang dia dengar telinga dia sendiri. Lelaki kena sebut macam mana kuatnya suara imam baca Fatihah. Kerana apa? Memang pun dalam hadis disebut biarlah ni berkumandang, biar naik suara amin. Apa maksudnya? Benar terima. Kan kita baca Fatihah, imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama-Mu ya Allah, Pemurah, Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang bersifat pemurah lagi penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama, hari pembalasan maksudnya. Orang yang agama tak betul siap di hari pembalasan. Sebab itu Maliki yaumiddin. Itu dia. Iyyaka na'budu, mula doa. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini puji. Ya Allah, Engkau aku sembah, Engkau aku minta pertolongan. Ini puji, belum lagi. Baru dah ihdinas siratal, kan mahal tu. Tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Dah puji, minta. Takkan kita ni imam dah sebut, kita takkan tak nak membenarkan. Ya Allah betul, ya Allah tuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah aku nak, ya Allah tolong aku, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara, bukan jalan orang kafir. Jadi apa salahnya kita kata amin? Tuan-tuan, kita rujuk hadis apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah disebutkan radhiyallahu an, iza ammanal imam. Ini bukan lelaki, bukan lelaki saja, perempuan pun kena sebut. Iza ammanal imam, kalau imam sebut amin, Nabi kata fa aminu, engkau sebutlah amin. Fa aminu, Nabi perintah sebutlah amin. Fa in wafaqa, siapa yang aminnya dia itu ta'minul malaika, siapa yang aminnya itu sama dengan amin imam. Sebab itu dalam kitab kita, kecuali bersama imam para sebut amin, itu kena sama. Sebab hadisnya, siapa yang aminnya sama dengan amin imam, ta'minul malaika. Amin tu nak tahu, itulah aminnya malaika yang sama-sama menyertai kita. Sebab itu sebenarnya seorang-seorang belum tentu dapat. Sebut amin sama-sama. Jangan tertinggal, jangan terdahulu. Pastikan bagi peluang Pak Imam ambil nafas. Dah waladhan tu 7 harakat, 6 harakat dalam panjang. Harakat paling panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak ada, dia tak potong ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
baru nak ambil nafas, makmum dah belum lagi Pak Imam. Ni sabar-sabar, tunggu bagi chance sama-sama dengan imam, sebab ada ganjaran kelebihan Allah bagi. Apa dia? Iaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang sama amin dengan imam, amin itu sama dengan amin malaikah. Siapa yang amin sama dengan amin malaikah, Allah ampun dosa-dosa yang dahulu. Senang tuan. Datang berjamaah, buat satu pengorbanan sikit, dengan Allah aku sediakan masa untuk engkau ya Allah. Ini tuan-tuan, insan yang hari ini kena bangkit. Kita jangan jadi lidi. Kerana apa lidi kurus? Ayalah lidi. Biar kita jadi tiang, gemuk sikit. Tak. Kita jangan jadi lidi, biar kita jadi penyapu. Sekarang Allah turunkan musibah, balak, fitnah macam sampah. Balak, wabak, musibah, fitnah macam sampah. Yang nak tolak sampah lidi. Kuir. Bila nak pergi? Tapi bila kita hari ibarat penyapu, datang ramai-ramai, tolak musibah Allah, tarik rahmat Allah, baru musibah pergi. Kerana ramai, kerana penyapu, baru sedap menyapu. Baru musibah yang turun ibarat debu, ibarat hujan, ibarat sampah, baru boleh disapu. Jadi inilah sebahagian kita yang Allah Ta'ala pilih untuk rebut-rebut tarik rahmat kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima tak rebutan itu. Kita tutup dekat situ. Belum lagi. Tanbih kemudian. Okey. Melainkan pada amin makmum. Pada amin makmum bagi Fatihah imam. Melainkan pada aminnya makmum bagi Fatihah imamnya. Maka iaitu sunat menyertainya akan imamnya padanya. Sunat buat. Kalau tak nak baca tak apa. Dia tak nak amin tak apa. Tapi dalam hadis tak apa. Siapa amin sama dengan imam, amin tu sama malaikah. Siapa amin sama malaikah, Allah ampun dosa-dosa yang dahulu. Jadi sangat-sangat tak rugilah hari ini, ya tak, kalau kita berjamaah. Begitu juga di rumah, kalau tak mampu nak ke masjid, ya yang perempuan tak apa berjamaah di rumah. Kalau boleh suami boleh bawa, boleh datang masjid. Lagi kalau di masjid ada majlis ilmu, yang wajibnya majlis ilmu tu. Berjamaah bagi dia tu sunat saja. Ataupun sunat muakkad dituntut jugalah. Yang penting majlis ilmunya. Jadi alhamdulillah, sebab ringkaslah kat situ, insya-Allah kita masuk esok tanbih. Itu agak cerita panjang tentang masbuk muwafiq yang panjang. Insya-Allah kita bincang akan datang. Tapi sekali lagi lah, akan datang minggu depan kita sama-sama raikan majlis Maulid Rasul, tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dan kita sama-sama kita tazkirah sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih saya, tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Sebelum itu ampun maaf sekiranya pimpinan tadi untuk salat tasbih mungkin ada kekurangan, dan dalam apa yang saya sampaikan memang banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya, tuan-tuan maafkan saya. Juga kita sentiasa dapat maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga maaf pak kita sekali insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jangan lupa ni. InsyaAllah. Terima kasih ni yang bawa-bawakan berkat semua sekali.